اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 101, baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian ketahui olehmu, kata Imam Ghazali rahimahullah, bahawasanya tiada datang bagimu, tiada datang ini tiada dapat bagimu berjalan dengan jalan ini. Berjalan dengan jalan ini, yakni jalan adil, jalan betul antara dua jalan yang belok, iaitu jalan khauf dan raja, dan menanggungkan akan nafsu, dan menanggungkan akan nafsu ni atau pada berjalan. Ketahui olehmu bahawasanya tiada datang dan tiada dapat bagimu menanggungkan akan nafsu. Menanggung ni makna menekan. Menanggung ni menekan akan nafsu. Nafsu mana ni? Nafsu yang sangat liar. Lagi nafsu yang penyegan, nafsu yang sangat liar, lagi penyegang. Kita duduk Rumi tulis mana? Penyegang. Penyegang ni pemalah. Penyegang ni pemalah. Nafsu yang sangat liar, lagi penyegang, pemalah. Penyegang, pemalah daripada mengerjakan kebajikan, dan boleh menghela. Menghela ni menarik. Menghela ni menarik bagi yang dikasih padanya, pada nafsu, dan berusaha bagi ta'ah yang berat di atasnya, di atas nafsu. Melainkan tiada datang bagimu, tiada dapat bagi berjalan dengan jalan ini, jalan khauf dan raja, dan tiada datang, tiada dapat untuk menekankan nafsu, tiada dapat melainkan dengan engkau peliharakan bagi tiga usul ini, tiga asas ini yang akan dibicara di bawah, dan engkau ingatkan baginya, bagi tiga usul ini atas berkekalan. Kena ingat semua tiga usul, tiga asas, yang mana barulah kita boleh berjalan atas jalan khauf dan raja, barulah kita boleh menekan akan nafsu. Ingat baginya atas berkekalan dengan ketiadaan lumpuh, yakni lemah.
lumpuh. Fatrah. Fatrah ni lumpuh, letih, lesu. Lumpuh yakni lemah dan lalai. Kemudian ketahui olehmu bahawasanya kata Imam Ghazali rahimahullah, tiada datang, yakni tiada dapat bagimu berjalan dengan dua jalan ini. Jalan adil, jalan betul antara khauf dan raja. Jalan betul, jalan adil antara khauf dan raja. Dia ada pula dua jalan yang belok, dua jalan yang salah. Berlebihan khauf jadi putus asa, salah. Berlebihan harap jadi rasa aman, rasa sentosa, salah. Jadi hok bicara lepas dah panjang dah. Khauf dan raja, kedua-dua ni sifat kepujian yang asing-asing. Tapi antara dua ni kena letak molek, kena regu molek. Antara khauf dan raja ni kena letak molek, kena regu molek. Sebagaimana disebut dah sebelum dalam kitab Penawar Bagi Hati, kalaulah macam kita ni, nafsu kita nafsu yang tidak terlatih, maka kena harap, kena takut lebih daripada harap. Kena takut lebih daripada harap. Adapun nafsu yang terlatih, nafsu yang terlatih dah barulah sama antara khauf dan raja. Kalau dalam keadaan kita ni seperti terlewat dah, kita tua dah, tak apa, sihat dah contohnya, kena lebih banyak harap daripada takut. Kita lewat dah, belajarnya kemudian yang terdahulunya banyak sangat salah. Kemudian hak salah tu pula kita kena kerjakan kembali sekarang. Contohnya, nak kerjakan kembali sekarang tua dah, letih dah, nak kerjakan kembali tu jadi tak berapa nak larat mana dah. Ketika tu kena lebih harap daripada takut. Kena lebih harap keampunan Allah, harap kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab selain daripada dosa syirik, Allah Ta'ala mengampuni akan sesiapa yang ia kehendak. Memanglah sepakat ulama, dosa-dosa besar tidak akan diampuni dengan amal ibadah yang kita lakukan. Dosa-dosa besar wajib bertaubat, tidak akan diampuni. Walaupun kita berpuasa, walaupun kita sembahyang, tidak akan diampuni dosa-dosa besar, melainkan wajib bertaubat dan melainkan kurniaan daripada Allah yang Allah nak ampun. Dosa besar pun tanpa taubah Allah nak ampun, Allah ampun atas kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi mudah-mudahan dah kita ni bukan tak mahu menyempurnakan rukun taubah. Contohnya macam sebut lepas lah qada semayang, tapi kita letih dah, kita uzur dah, kita tak ada upaya dah. Semayang hak sekarang pun bertulung dah contohnya. Nak kira macam mana tu? Maknanya kalau dosa tu dosa besar sekalipun, kalau Allah kehendak mengampuni, Allah mengampuni. Lepas tu macam mana kita yang sudah agak lewat ni, kena lebih harap daripada takut. Kena lebih harap daripada takut. Kena zam, kena jangka di hati, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan ampuni. Tuhan kata dah kan, ana inda zanni abdi bi. Tuhan kata aku ni di sisi zam hamba aku dengan aku hadir kursi. Mana kalau hamba aku jangka aku ampun lah Tuhan kata. Kalau hamba aku ni zon jangka tak ada harapan dah, tak ada harapan sebab itulah Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu zanna billahi ta'ala. Jangan mati seorang kamu melainkan
pada kelakuan yang membanyakkan akan sangkaan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala ni. Makna kalaulah hak uzur-uzur dah jangan mati melainkan dalam keadaan kena sangka yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan bahawa harap akan keampunan Allah, harap akan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana walaupun dosa kita banyak sekalipun, kerana pada ketika hampir mati tu tak ada faedah dah nak takutnya. Kena lebih haraplah masa tu. Kita bila takut ni, kita perbanyakkan segera qada sembahyang contohnya. Tapi hampir mati tak faedah dah takut tu. Kena lebih kepada harap. Nak letak molek antara dua sifat kepujian ni. Antara dua sifat kepujian. Minggu lepas kita panjang cerita satu kitab pergi pada tajuk qada sembahyang. Berdasarkan pada kitab Minhaj, berdasarkan pada kitab Fathul Mu'in. Tak ada orang tak akan bercakap berkaitan dengan qada dan tarawih. Orang tidak akan bercakap nama tarawih, tidak akan bercakap. Kalau qada tak selesai, kalau ngaji kitab Minhaj, kalau ngaji kitab Fathul Mu'in, orang tak akan cakap. Hak dia cakapnya apa? Nak segera selesai qada. Tapi waktu biasanya orang yang tinggal semayang sangat-sangat lah waktunya. Orang tinggal semayang sangat-sangat, tak semayang langsung. Memang ada seumpama tu memang tak semayang. Memang ada yang memang seumpama tu tak semayang. Kemudian di tempat kita ni Terengganu ni orang semayang lah. Tapi jumpa-jumpanya orang puang lah. Orang puang jumpa-jumpa ni kerana kis jahil, fardu ain, hid dan nifas, banyak semayang dia tinggal. Tapi tak sama dengan yang saya sebut tadi. Orang yang memang tak semayang, orang yang memang tak semayang ni, dia bertaubat, dia sedarlah dia banyak salah, banyak tak semayang. Berbeza dengan orang jahil, bakhid dan nifas, hak semayang, dia tak sedar pun dia tak semayang. Ni lagi bermasalah. Orang yang memang tinggal semayang terang-terang, dia sedarlah dia banyak salah. Semayang tu kemudian dah. Mana banyak dia tinggal semayang. Ni mudah nak kira. Tapi kena belajarlah bab taubah apa semua tu. Hak payah nak kiranya. Kiraan dia, saya tak pernah tinggal semayang. Saya ni semayang daripada budak lagi. Mak ayah memang pastikan anak-anak semayang belaka daripada budak lagi, tak pernah tinggal semayang. Tapi mak ayah hanya pastikan anak-anak semayang, tapi tak ajar syarat rukun semayang. Jadi semayang tiada adah budaya trend. Lain ni panggil trend saja. Jadi mak ayah tak ajar fardu ain, haid dan nifas. Jadi anak ni tak reti pun. Ketika mana wajib segera sembahyang, suci saja kering haid dan nifas, wajib segera sembahyang. Mak ayah pun tahu. Dah orang ni mek tak sembahyang lagi mek. Tak sembahyang lagi mak. Kita pun tak mandi lagi mak. Mayang dia kata tak mandi lagi. Mandilah cepat-cepat mak kata. Mungkin lama dah tu. Jangan tangguh-tangguh. Mandi cepat-cepat. Orang mandi segera pada mula-mula kering tu. Kena mok pun 2 kali 5, 5 kali 2, sama-sama 10 jahil. 2 kali 5, 10. 5 kali 2, sama-sama 10 kali jahil. Sama jahil tu. Mana tak ajar bab hukum hakam sembahyang. Ni masalah. Sebab apa? Sebab sebelum ni banyak amal sunat dia buat. Mana kalau mati pun beres dah. Mati beres dah. Sembahyang tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal. Mana buat khianat dengan anak Adam tak pernah pun. Ada benda dah. Rajin dah buat amal sunat. Kena-kena tidak diterima oleh Allah sebab tiang agama pun tak cukup. Tak pernah tinggal semayang. Belajar hik nifas kemudian dah kering, dah tak ada dah hik nifasnya baru belajar. Allah, kalau gitu selama ni saya macam mana? Kering memanglah biasa. Satu waktu, 2 waktu, 1 hari main-main Kering nifas pula 44 hari baru semayang main-main tu tak ada nilai tu. Tak ada nilai sebab tiang agama tak cukup.
Tapi rajin buat amal sunat tu, rasa macam lega, rasa macam sapak Tuhan, itu tipu dari syaitan atau rupa kebajikan. Itu sudah melepaskan dah kitab minhaj kita ni. Tanpa ilmu jadi bola, jadi guli je kepada syaitan ni. Syaitan nak getir, nak baling, nak capok ke, ikut dia je. Tanpa ilmu, jadi bahan gelak ketawa syaitan. Tapi terkadang sedar perkara ni, kemudian dah nak sempurnakan balik uzur dah, kena lebih harap daripada takut. Buatlah sekadar-sekadar yang kita mampu, sebab semayang harian tu pun bertolong dah. Ni hati maknanya kena letak molek tu. Kalau nafsu kita nafsu yang liar, kena lebih takut. Nafsu terlatih ni nafsu para aulia tu sama berat. Kalaulah agak terlewat dah, dia kena berat harap daripada takut akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua sifat kepujian ni nak letak ni, nak letak biar jadi jalan yang adil, jalan yang betul. Jalan adil, jalan betul ni tak semestinya sama banyak. Adil tak semestinya sama banyak. Macam kata faraid tu lah, waliz zakari misla unsayain, lelaki dua, bahagian perempuan. Adil ke tak? Adil hukum Allah. Adil pun tak sama. Dia adil ni tak sebenarnya sama. Adil ni letak kena tepat, adil lah. Tak semestinya sama. Adil letak kena tepat. Jadi sekarang ni nak letak khauf dan rajak ni, tika mana, keadaan macam mana nak kena lebih takut, tu buat adil. Keadaan yang macam mana kau yang nak beri sama banyak, takut dah harap, itu hak adil. Keadaan yang macam mana kau kena lebih harap dan takut, tu hak adil. Hak adil, hak tu. Mana adil ni tak semestinya sama banyak. Tadilah kalau nafsu tu liar, kena lebih takut daripada harap. Adil tu, adil tu. Kalau dalam keadaan lewat dah tua dah, kena lebih harap daripada takut. Adil. Tak sama tu, adil tu jalan yang betul. Sebaliknya, kalau tak kena letak, dia panggil jalan yang belok, jair dia panggil. Jalan yang belok. Ni nak tidak dapat nak jalan atas jalan ni, jalan khauf dan rajak. Tak dapat, melainkan dia kecil di hadapan. Dan menanggungkan akan nafsu. Menanggung akan nafsu ni atau pada berjalan. Mana tiada datang bagimu, tiada dapat bagimu menanggungkan akan nafsu, menekankan akan nafsu. Nafsu yang sangat liar, lagi penyegan daripada mengerjakan kebajikan. Dan boleh menghela, menarik bagi yang dikasih padanya. Boleh menghela, boleh menarik bagi yang dikasih baginya. Dia kalaulah hak arak tu, dia tadok tu, dia tadok dam tu. Hak arak, nafsu yang malas daripada kebajikan, malas daripada kebajikan. Dia hak arak dengan menghela, dengan menarik bagi yang dikasih padanya. Hak araknya dengan menjauh bagi yang dikasih kepadanya pada nafsu. Mana menanggung, menekan akan nafsu ni. Menekan macam mana? Dengan menghela, yakni menjauhkan bagi yang dikasih padanya pada nafsu. Jadi nak menekan, tiada boleh, tiada datang bagi, tiada dapat bagi nak menekan nafsu. Menekan tu menekan nafsu kat mana ni? Hak tak kata tak boleh ni. Dengan menghela ni menjauhkan bagi yang dikasih pada nafsu. Hak nafsu kita suka,
Jadi nak menjauhkan daripada hak nafsu suka tu maksudnya menekan akan nafsu. Tak boleh melainkan di hadapan. Sini dia terjemah dia, dan boleh menghela. Boleh menghela, boleh menarik bagi dia kasih padanya pada nafsu. Nak ayat macam mana? Sebab hak Arab dia tak ada dang tu. Dan menanggungkan akan nafsu yang sangat liar lagi penyegan, pemalas daripada mengerjakan kebajikan. Menanggung menekan nafsu ni dengan menghela ni menjauh bagi dikasih padanya. Tekan nafsu ni kita nak menjauhkan daripada barang yang nafsu suka. Kita nak jauh barang nafsu suka ni, nafsu hak liar ni. Nafsu hak liar suka macam mana? Jadi nak menjauhkan daripada barang hak nafsu suka. Tak boleh, melainkan dia akan cerita di hadapan. Dan berusaha bagi taat yang berat. Ni. Jadi sekarang ni dan berusaha bagi taat yang berat di atasnya. Jadi sekarang ni nak tekan nafsu ni apa ni? Nak menjauh daripada barang yang nafsu suka. Dan nak buat ketaatan yang berat atas nafsu. Ni. Sekarang ni nak tekan nafsu, nak tekan kok mana nak tekan nafsu ni? Tekan nafsu nak menjauhkan daripada barang yang nafsu suka. Tekan nafsu ni nak buat taat yang berat atas nafsu. Tak boleh melainkan. Buat macam mana? Dan boleh menghela. Saya ni dan boleh menghela, yakni tiada boleh menghela. Di atas pada berjalan juga tu barangkali dia letak. Arabnya tak ada. Arabnya dengan menghela, mana dengan menjauhkan bagi dikasih pada bernafsu dan berusaha bagi taat yang berat atasnya. Jadi sekarang Mazali kata tiada datang bagimu, mana tiada boleh bagimu berjalan dengan jalan ini, jalan khauf dan rajak. Kita bicara sekarang. Mazali tambah pula selaginya, dan menanggung akan nafsu dan menekan akan nafsu ni atas pada berjalan. Maksudnya juga tiada boleh nak tekan nafsu. Tak boleh, melainkan dia kata dia dah hadapan. Tak boleh nak menekan nafsu yang liar. Lagi penyegang daripada kebajikan. Jadi nak menanggung nafsu, nak tekan nafsu mana ni? Dengan menghela ni, menjauhkan bagi yang dikasih padanya. Kan nafsu liar ni ada benda yang diberahi kan? Nak menjauh daripada diberahi itulah. Dan berusaha bagi taat yang berat atasnya. Nafsu ni kan penyegang daripada kebajikan kan. Jadi sekarang ni nak menjauh, nak berusaha bagi taat yang berat atasnya atas nafsu. Tak boleh melainkan nak jalan atas jalan khauf dan rajak. Tak boleh melainkan ada 3 usul di hadapan, 3 asas. Kemudian tak boleh juga nak tekan nafsu yang liar, yang pemalas ni. Nak tekan nafsu macam mana tekan nafsu ni? Dengan bahawa nak menjauhi barang hak nafsu suka. Sebab nafsu ni liar, dia suka benda-benda yang tak baik. Sebab nafsu ni hak dalam tau. Dia regu pulak kot luar, syaitan. Hak nafsu ni hak kot dalam, syaitan hak kot luar. Kan dahulu kan masa bicara akabah yang ketiga, akabatul awaik tu kan, yang menghalang kita daripada kerja ibadahnya, manusia, dunia, syaitan dan nafsu. Panjang dah kitab Minhaj ni, nafsu lah. Manusia kita boleh uzlah, kurangkan. Dunia kita boleh zuhud.
Syaitan, kita perbanyakkan zikir, ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala zahir dan batin, boleh menjauhi daripada syaitan. Nafsu kita dah nafsunya, nak buang tak boleh. Nafsu ni kita dah. Biasanya kalau hak kita dah, diri kita dah, hampir dengan kita dah, kalau hak tak baik tu baik nak nampak, kita mudah nampak tak baik ni hak jauh. Mari daripada godaan manusia, salah tu. Mari daripada godaan dunia, salah tu. Mari daripada godaan syaitan, salah tu. Mari daripada godaan nafsu kita sendiri, comel. Dia hak dalam ni payah sikit lah. Hak luar mudah nampak. Jadi nafsu dia panjang bicara. Di nafsu ni, yang mana nafsu ni dia liar, yang mana dia akan tarik kepada yang dikasihkan oleh nafsu. Jadi sekarang ni nak menekan nafsu dengan bahu, nak menjauhkan nafsu yang liar kepada barang hak dikasih tu. Dan nafsu ni pula penyegang, pemalas daripada kebajikan. Maka nak menekan nafsu dengan bahu, berusaha bagi ta'ah yang berat di atasnya, di atas nafsu. Itu situ. Melainkan tak dapat nak berjalan atas jalan khauf dan rajak, tak dapat nak tekan nafsu yang liar dengan bahu, nak menjauhkan daripada yang dikasih oleh nafsu yang liar ni. Nafsu yang penyegang, pemalas, nak berusaha bagi ta'ah yang berat atasnya, atas nafsu, tak dapat, melainkan dengan engkau pelihara bagi 3 usul ini, 3 asas dia akan bicara di hadapan. Dia akan bicara 3 asas di hadapan. Bicara berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, cerita hak menggemarkan pahala syurga, ayat Al-Quran cerita yang menakutkan dosa neraka. Kena pergi kot tu. Itu usul yang pertama. Dia 3 usul di hadapan. Satu-satu usul, satu-satu asas tu pula dibahas panjang pula nanti. 3 usul ni lah, barulah boleh berjalan betul atas jalan khauf dan rajak, barulah boleh nak tekan nafsu. Nak tekan nafsu dengan bahawa nak menjauhkan barang yang nafsu suka dan nak buat taat yang berat atas nafsu, baru boleh dengan 3 usul ni. Pelihara bagi 3 usul ni. Lepas tu kembali pada ilmu belaka ni, dan engkau ingatkan baginya, bagi 3 usul ni atas berkekalan. Kena ingat seumur 3 usul ni. Dah kita khauf dan rajak nak kena jaga seumur kan. Nafsu kita ni nak kena kita pelihara seumur kan. Jadi 3 usul Mazali akan bicara nanti. Hak ni memang kita kena ambil molek. Dia kita minhaj ni, kalau orang-orang yang agak tu sikit, dia akan buat catatan. Sebab ayat kita payah, ayat kita buat ayat kita sendiri. Ayat kita faham kita, lepas tu kita pun susun. Tak dapat berjalan atas jalan khauf dan rajak, tak dapat nak tekan nafsu hak liar dengan menjauhkan barang hak yang dikasihkan oleh nafsu yang liar, nafsu yang pemalas daripada kebajikan, nak buat juga taat yang memang nafsunya berat. Tak dapat tidak, mereka 3 usul ni, 3 asas ni. Mana 3 asas? Dia datang satu. Kalau kita buat catatan sini, kita buat nombor 1, 2, 3. Ni dia tak ada ni. Dia adalah pertama, kedua, 3 dia tulis. Tapi tak ada lah perenggang, tak ada titik koma, tak ada. Gitu je lah. Kita jawi lama. Tapi ayat dia ni, walaupun nampak macam susah, ayat dia, kalau kita ngaji faham, barakah. Dia ngaji kitab ni, kalau macam baca surat khabar tak jadi. Kita duk ngaji pondok, ayat kitabnya kena satu. Kita dengar ceramah, baca buku hak mudah-mudah tu, kita dengar macam pembaca berita gitu je. Jadi tak berapa nak selesa. Tapi kalau orang hak biasa belajar dengan peseng, macam pembaca berita, baca ayat mudah je, dia pergi pondok ngaji kitab-kitab ayat dia agak payah sikit, dia tak apa selesa pula. Dia gitulah. Gitu. Dia kaedah lain-lain.
Jadi biasa kalau orang tu dia akan buat catatan. Sebab apa? Sebab ni 3 usul Mazali kata ni kena ingat. Atas berkekalan kena ingat ni. Dengan ketiadaan lumpuh, ketiadaan lemah. Rumi lumpuh juga dah. Lam mim pehe lumpuh. Limpah. Jangan, bukan limpah air. Lemah lalu dah. Dia lumpuh. Fatrah ai dhaif, yakni lemah. Lumpuh yakni lemah. Lemah tu tulis bawah, kita nak lumpuh. Fatrah. Dia fatrah ni apa ni? Lengoh, letih, lesu, fatratin. Min ghair fatratin, dengan ketiadaan fatrah ni dengan makna lemah lah juga, tapi sini dia jemuh dengan lumpuh. Saya mengaji pun tak baiki lumpuh tu lumpuh lah, tapi tulis bawah tu yakni lemah, dhaif. Sebab dalam kitab Sirajut Talibin ni fatratin ay dhaifin, yakni lemah, lumpuh lah. Lepas tu baru letak makna lemah. Dengan ketiadaan lumpuh, lemah dan lalai. Jangan lupalah 3 asas ni. Sebab apa? Sebab khauf dan rajak ni kena jaga semua 2 ni. Kita letak molek antara khauf dan rajak, takut dan harap. Bulan Ramadan pun takut dan harap. Kita bulan Ramadan ni cerita kelebihan semata-mata. Harap ada tak? Dia kena 2, takut dan harap. Mana 3 usul? Pertama ada 3 usul, 3 asas. Dia akan hurah satu-satulah di hadapan. Sebutkan, mana ingatkan firman Allah Ta'ala. Firman mana? Di hadapan dia akan datangkan beberapa ayat hak berkaitan dengan pada ayat taghrib dan tarhib. Taghrib dan tarhib. Apa makna taghrib? Yakni menggemarkan. Taghrib dengan makna menggemarkan. Tarhib dan menakutkan. Tarhib ni dia panggil apa? Takhwif, menakutkan. Ada ayat yang menggemarkan, cerita balasan baik. Ada ayat yang tarhib, menakutkan, cerita balasan buruk. Jadi dia kena 2. Cerita ayat taghrib kena ingat, ayat tarhib kena ingat. Bila kita ingat ayat taghrib, menggemarkan, akan harap kepada keampunan rahmat Allah, kurniaan Allah. Kemudian ingat pula ayat yang tarhib, menakutkan. Cerita ayat tarhib ni maka takutlah kita akan murka Allah, seksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena ada 2. Tambahan bulan Ramadan ni kena ada 2 tu. Jangan lari daripada 2 ni. Dia bulan Ramadan ni penceramah terkadang dia hanya datangkan ayat hadis cerita bab taghrib semata-mata. Ramadan kelebihan di bulan Ramadan, dengan rahmatnya, dengan keampunannya, dengan gandaan pahalanya. Bulan Ramadan ni kelebihan. Tapi yang menakutkan tidak ada. Kelebihan ni bagi mereka yang layak. Bagi mereka yang tak layak, bulan Ramadan ni tak ada kelebihan, bahkan kecelakaan. Dia bulan Ramadan ni 2. Orang yang layak akan dapat bagai-bagai kelebihan. Orang yang tak layak akan dapat kecelakaan di bulan Ramadan. Kena cerita bab kecelakaan tu. Dengan masyarakat sekarang, lagilah kita kena cerita bab kecelakaan. Sebab Nabi kata, fa inna syaqiyya man haruma fihi rahmatallahi azza wa jal. Nabi kata celaka ni mereka yang tertegah pada bulan Ramadan akan rahmat Allah. Apa tertegah rahmat Allah? Prasyarat tak cukup nak dapat kelebihan. Lepas tu akan dapat apa? Kecelakaan lah, sebab tak dapat rahmat, kecelakaan Nabi kata.
Sebab itulah bila habis Ramadan, habis orang-orang. Bukan berlaku begitu dalam masyarakat kita. Habis Ramadan, tinggal muka tula. Muka tula. Muka tu lah adanya. Ayah haji tu lah, mak haji tu lah, tak ada orang lain dah. Dah penuh hari tu. Penuh sekejap. Penuh tu pun mula-mula. Lama-lama rebeh. Gelar. Ada gelar. Gelar orang ni dah. Gelar. Tak tahu gelar. Kena ada buah gelar. Buah gelar kena. Kena buah gelar. Kalau kena buah gelar tu, orang Felda tu. Buah gelar. Kalau pun sawit tu kan. Dia kait jatuh. Gelar. Tu gelar tu. Hak lalu tu gelar lah. Kutip buah gelar tu. Buah gelar tu panggil buah gelar. Kutip buah gelar. Gelar. Dia tak sama dengan budaya orang Arab. Budaya orang Arab awal-awal orang tak peduli lagi ya awal-awal. Dia lama ramah. Pula akhir Ramadan tak balik. Kita mula-mula ramah. Lepas tu gelar. Pula akhir Ramadan. Hak tu yang kita nak kena peringat semua. Sesuatu cerita bab kelebihan kepada orang yang seumpama ni. Cerita jugalah kelebihan tu nak menggemarkan dia, nak menarik minat, tetapi kena sertakan dengan peringatan, amaran. Nak dapat kelebihan Ramadan ni orang yang macam mana? Orang yang ada akidah, orang yang berakidah dengan akidah yang suci. Masuk bulan Ramadan, bulan suci ni, dia akan dapat kelebihan. Tapi kalau akidahnya akidah yang terpesong, akidah pun tak tahu betul ke tak betul, masuk bulan suci, tak ada apa, dia tak akan dapat kelebihan, bukan akan dapat kecelakaan. Tapi malangnya peseng ni mak ayah yang buat dituruti oleh anak-anak. Mati mak ayah, anak jadi bapak pula, dibuat benda yang sama. Mati dia, anak dia jadi bapak pula, buat benda yang sama. Akhirnya tiap-tiap tahun daripada dulu pas sekarang tidak ada perubahan. Di tandaan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis Ramadan masih lagi boleh istiqamah. Itu tandaan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang sekarang ni kan kowi ni kan. Tak apa, kowi pun. Kita nak buat ketaatan. Tapi betul tak ketaatan? Lepas tu kata cerita bab kelebihan, cerita bab prasyarat. Jangan cerita sebelah je. Ini bulan suci ni, diturunkan kitab suci. Akidah, pastikan akidah yang suci. Hati-hati yang suci, ikhlas semata-mata kerana Allah. Bukan mari tunjuk muka, nanti orang kata kan, bukan. Tapi yang pertama, kena akidah yang suci. Kena belajar molek. Bulan Ramadan, kita fokus kepada perbanyakkan amal ibadah. Di bulan Ramadan ni dengan bulan lain sama je amal ibadah. Perbanyak amal ibadah sunat, perbanyak bulan Ramadan. Kemudian amal ibadah sunat akan diterima kalau kita, contoh kita bicara mengelupahnya, kita selesai bicara bab taubah. Ni bicara bab taubah apa? Dosa pahala pun tak kena, akidah salah pun tak kena, semayang bang tak betul pun tak tahu, paleka orang panggil, hati riak, wujud takabur pun tak tahu bab-bab benda gitu. Maknanya kalaulah bukan kata tidak bertaubat, bukan mengekali dosa-dosa yang besar, kita buat amal sunat. Teman apa? Trend, salah trend gitu. Yang kita bicaranya kena dosa pahala, taubahnya tidak, tawak amal sunat kau tak terima. Sekarang ni bukan masalah taubah, dosa pahala pun tak kena, akidah sebenar pun tak kena, akidah yang terpesong pun tak kena. Semayang yang sebenar macam mana pun tak tahu, pakai ilmu masa budak-budak je. Hati yang baik macam mana, hati yang bersifat cela macam mana tak tahu. Hak ni nak kena tekan ni.
Bulan Ramadan nak kena tekan peringatan. Cerita-cerita bab hukum hakam sebelum bulan Ramadan tak pernah nampak muka. Bulan Ramadan baru nampak muka. Pentazkirah kena tekan keutamaan ilmu apa semua tu. Kena tekan. Tekanlah. Buat cerita-cerita bab pegangan. Datangkan contoh-contoh pegangan yang biasa berlaku terpesong. Datangkan contoh-contoh pegangan yang biasa berlaku terpesong. Sebagai nak buka orang panggil. Mana contoh pegangan terpesong? Berpegang pekerjahat bukan qada dan qadar. Orang yang masuk bulan Ramadan berpegang pekerjahat bukan qada dan qadar, itu akidah yang sesat. Masuk bulan Ramadan nak dapat kelebihan, dapat kecelakaan. Hidup dalam kecelakaan dah dengan akidah yang terpesong. Sembahyang tak pernah tinggal pun, tapi akidah terpesong itu kecelakaan. Masuk bulan Ramadan lagi kecelakaan. Sebab apa? Bawa pegangan yang terpesong dalam bulan yang suci, bulan yang Tuhan turun bagai-bagai kurniaan dan keampunan. Tiba-tiba kita masuk dalam keadaan mengekali akidah yang terpesong. Oh, ni tak ada ni, memang kecelakaan ni semua ni. Kita datangkan contoh. Mereka yang berpegang perkara jahat bukan qada Allah. Contoh, kita datangkan contoh. Tapi mula-mula tu ceritalah bab kelebihan sikit. Biar orang ni, biar dia, ni aku mari bulan Ramadan saja ni, bulan lain tak ada kelebihan. Syawal tak ada kelebihan ni. Ni kelebihan ni Ramadan je, Syawal tak ada dah. Ni nak mari nak dapat kelebihan. Lepas tu cerita, siapa nak dapat kelebihan ni? Orang yang beriman, orang yang berakidah. Orang yang tidak buat cerita pula. Biar tak bengah lah. Mudah-mudahan dia mari keinsafan. Oh, kalau begitu kena belajar ni. Biar nak kat tu. Mana kena cerita dua-dua. Hak menggemarkan kena cerita juga. Kadang-kadang serum juga kadang-kadang. Kita ni dak apa ni, kita kuliah duha. Hak pergi tarawih pun kita ni hak belajar. Serum juga kadang-kadang. Dia hak penceramah ni tak ada cerita langsung, hak tagrib tak ada, gemar tak ada. Dia kalau kita dengar tu kok macam betul-betul nak perambak orang mari hak malam Ramadan saja. Cara dia cerita tu tak ada cerita pujuk dulu kata cerita kelebihan, baru cerita prasyarat, baru cerita keras pula ujung tu. Dak ni cerita mula-mula tu mana memang macam nak konyol hak nampak muka bulan Ramadan saja. Mana kalau dia kata kau macam nak suruh balik lah, selalu begitu. Keras sangat gitu kata. Cerita dulu hak ayat memujuk, ayat cerita kelebihan, cerita prasyarat, baru cerita peringatan ni. Lagi lah kena dua tu. Tapi ada pula hak kelebihan, mari seorang kelebihan, mari dua cerita kelebihan. Kadang-kadang ayat hadis yang sama je, cerita gitu je. Hak keras kau. Memang kita kata pesen ni nak suruh balik ni, nak suruh hok mari tarawih saja itulah, gitulah macam kita katalah macam nak suruh balik. Hok mari tarawih saja tu gitu, seolah-olahnya lah. Sebab apa? Sebab memang betul-betul dia tonyoh atas hok mari bulan Ramadan saja. Hok dia cerita tu betul comel lah dia cerita tu, tapi maknanya kena selu-selu lah. Yelah orang baru jadi budaya dia gitu, diterak oleh mak ayah dia gitu. Nak berubah semula tu bukannya mudah. Mana cerita kelebihan, cerita prasyarat, cerita kalau cukup syaratnya macam mana kecelakaan. Lepas tu macam mana kita kena sentiasa belajar, kena mari masjid semua, kita peringat gitu. Lepas tu tahta masyiatillah lah, atas kehendak Allah, bahagian masing-masing. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadar dayikan haraja. Tuhan kata, sesiapa yang menghendaki oleh Allah bahawa Allah menyesatkan akan sesiapa, nescaya Allah Taala akan jadikan dada dia sempit. Tak buka cerita gitu pun. Apa? Cerita gajah rimau pun dia tak setuh pun. Tu bahagian masing-masing. Mana hati dia sempit, tak terbuka. Cerita apa pun tak terbuka. Itu bahagian masing-masing. Bahagian masing-masing lah. Tapi mudah-mudahan habis Ramadan ada yang makin insafan dengan tazkirah. Tazkirah Ramadan. Tazkirah apa? Peringatan.
peringatan Ramadan. Kena bagi dua. Targhib cerita bab kelebihan, tarhib ni cerita bab peringatan yang menakutkan. Kena lebih sikitlah bulan Ramadan ni. Kena lebihlah bab menakutkan. Cerita hak menggemar tu nak menarik minat. Tapi kita kena faham lah realiti masyarakat kita macam mana. Kira malang lah kadang-kadang. Orang perempuan begitu juga. Malang orang perempuan. Penuh bulan Ramadan. Penuh. Habis Ramadan, habis dia. Bukan perempuan hak kita ni. Kita ni orang belajar tak apa. Tunggu. Ni siapa nak biasa cerita ni. Tazkir Ramadan, Allah, umbu pas keluar orang perempuan. Lepas tu lepas habis Ramadan buat kuliah sekali, buat kuliah. Tinggal cotek dua orang perempuan. Dua orang. Duduk di buka lasir, dibuka tabir. Tapi duduk dua orang situ. Tak ada orang lain, tak ada. Memang tak ada. Tabir tu dia nyanyi, memang tak ada orang. Dah tinggal dua orang. Daripada mula saya ceramah sampai ke sudah, ia bersembang dua ni. Nyanying dua ni. Allah hati rasulah. Dah dua orang. Lepas tu dia buka pula, dia duduk pula depan tu, dia bersembang pula. Nak bersembang ni dia duduk belakang tu lah, jangan buka nah. Dah nak kata kan dah tinggal dua orang. Dua orang cotek-cotek panggil. Dua orang cotek-cotek. Ke seorang baru panggil cotek-cotek. Seorang cotek. Dua tak ada yang cotek tinggal seorang cotek. Kalau dua cotek-cotek. Ada dua orang. Dia bersembang. Allah lah kata mana. Jadi budaya tu payah nak ubah. Budaya tu payah nak ubah. Sebab penerapan tu lama dah. Jadi orang Arab dok dia awal Ramadan panggil apa? Lambat panas. Gitu lah dok. Kita ni hangat tai ayam. Gitu. Kan? Tu lambat panas. Mana dia awal Ramadan tu dia slow and steady. Di speed tu bila? Nanti tengah naik ujung ramai. Di speed dia laju. Hak kita ni hangat tai ayam. Hangat warna tak tahulah. Mula-mula tak lama-lama kurang. Mula-mula pengusi surah nak cari duk bincang dah, kita nak kena cari pertukang ni, nak kena besar surah ni tak muat. Nanti dah haji. Nanti dah malam pertama ni kan. Tunggu dulu 2-3 malam lagi. Cukup boleh seminggu. Lama-lama ngujung kena kecil surah nampak raya. Orang jadi kurang dah. Tu tak betul sangat budaya. Tu nak ubah macam mana? Jadi kena dua sini. Ingat ayat tu, ayat firman Allah Ta'ala, targhib menggemarkan dan tarhib menakutkan. Dia akan datangkan satu-satu di hadapan huraian dia. Kedua, sebutkan, mana ingatkan. Sebut ni ingat di hati lah. Sebutkan ni ingatkan. Disebut zikir. Hak tadi tu zikru aqwalihi ta'ala, zikir akan firman Allah Ta'ala. Zikir apa? Ingat di hati kita. Kedua, sebutkan perbuatan Allah Ta'ala, zikru af'alihi subhanahu wa ta'ala. Sebutkan, ingatkan akan perbuatan Allah Ta'ala pada mengambil dan memberi. Pada mengambil dan memberi, yakni seksa dan maaf. Mengambil ni, mengambil salah, mengambil seksa. Memberi ni, memberi keampunan, memberi kemaafan. Dia gitu. Pada mengambil salah, mengambil seksaan, dan memberi, maknanya memberi kemaafan, keampunan. Kena ingat dua tu. Hak tadi dimulakan ayat hak menggemarkan. Hak ni perbuatan Allah dimulai dengan menyeksakan. Dia tukar-tukar ni. Tadi ingat ayat hak menggemarkan, barulah ayat yang menakutkan. Ingat perbuatan ni pula, ingat perbuatan Allah menyeksa. Seksa buat dosa. Barulah ingat Allah Ta'ala memaafkan, Allah Ta'ala mengampuni. Janji tidak syirik je, tidak menyerutukan Allah. Allah Ta'ala ampuni walaupun dosa besar mana sekalipun. Walaupun dosa tu bunuh 100 orang sekalipun. Hak kisah tu, bunuh 100 orang sekalipun. Bunuh 100 orang, faham tak? Kita
Lepas orang tak pernah kata orang pun tak pernah lukakan orang pun tak pernah tak berani. Ni bunuh 100. Kalau zaman sekarang ni orang panggil pembunuh bersiri apa panggil? Dah adalah pembunuh bersiri tu lah, bunuh ramai-ramai. Bunuh 100 orang. Tuhan ampuni syurga dia. Tu. Tapi hak perbuatan Allah dicerita Allah seksa dulu perbuatan Allah. Yang keduanya Allah Ta'ala mengampuni, memaafkan. Ketiga, sebut ni ingat balasan Allah bagi hambanya. Balasan Allah hambanya. Balasan Allah hambanya. Mana bagi hambanya? Ada satu perkataan tu. Bagi hambanya. Balasan Allah bagi hamba ni pada akhirah. Mana balasan Allah? Daripada pahala. Cerita hak tu pula ni. Pahala bagi orang taat. Dan seksa bagi orang yang derhaka. Jadi di akhir Allah Ta'ala balas. Kalau orang ni orang yang taat, Allah Ta'ala akan bagi pahala dan Allah akan balas dengan syurga. Dan seksa di hari akhirat bagi orang yang melakukan maksiat, Allah Ta'ala akan seksa di hari akhirat. Kena ingat tiga ni. Ayat yang menggemarkan, ayat yang menakutkan, perbuatan Allah yang menyeksa, dan perbuatan Allah yang mengampuni. Balasan Allah sama ada Allah balas dengan pahala dan syurga, sama ada Allah balas dengan dosa dan seksaan neraka. Ni pada ni. Mana kena datangkan kedua-dua, kena cerita bab perkara yang akan timbulkan harap akan Allah dan perkara yang timbulkan takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harap akan Allah dan takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita bab kelebihan-kelebihan, cerita bab pahala-pahala. Tapi ni cerita pula kelebihan banyak, pahala banyak pun tak kena gaya muflih. Tak kena gaya muflih. Nabi tanya sahabat tu lah. Nabi tanya sahabat, atadruna manil muflis? Adakah mengetahui kamu siapakah orang yang muflis? Sahabat pun jawab, al muflisu fina man la dirhama wala mata'. Muflis pada kami orang tak ada dirham, tak ada duit, tak ada mata benda lah. Hadis tu panjang. Hadis tu riwayat Imam Muslim. Hadis tu panjang. Nabi kata muflih ni, innal muflisa min ummati. Muflih daripada ummah aku. Ummah mana ni? Ummatil ijabah ni. Siapa ummatil ijabah? Minal mu'minin, daripada orang mukmin. Ni cerita orang mukmin ni. Mana muflih dia kena umat aku ni? Man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Datang ia umat aku ni hari kiamat dengan sembahyang, dengan puasa, dengan zakat. Sebab itulah ada pandangan yang mengatakan bahawa di hari akhirat akan diambil pahala apa semua tu. Ada mengatakan pahala puasa tidak, tak, pahala puasa pun akan diambil juga. Hadis ni jelas. Orang yang datang yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Makna sembahyang dicomel, puasa dicomel, zakat dicomel. Mana orang taat lah ni. Di hari kiamat. Makna termasuk pahala puasa pun akan diambil, akan diberi pada orang yang kita ada salah. Bukan pahala puasa itu terasing, bukan. Kemudian atas dunia apa? Atas dunianya Nabi kata dia memaki. Atas dunianya, atas dunia dia qazaf, dituduh zina contohnya atas dunia ni. Atas dunia ni wa akala mal haza, dia ni makan harta yang tidak ni, yang tidak diredai. Maknanya apa? Dia ambil harta benda orang, dia rapah harta benda orang, dia tipu orang atas dunia ni. Panjang lagi hadis tu cerita tu. Maknanya Nabi kata fayuqta min hasanatihi. Fayuqta haza min hasanatihi
wa hadza min hasanatihi. Akan diambil dia kebajikan dia lah. Akan diambil dia kebajikan. Habis kebajikan, Nabi kata, habis dah kebajikannya. Kiraannya belum habis laginya, habis dah kebajikan. Ukhiza min khatayahum wa turihat alaihi summa turihat finnar. Dan sekarang ni pahala habis dah, tak ada dah. Nabi kata, maka akan diambil daripada pahala-pahala dia, dosa-dosa mereka yang dia ada salah tu, maka diletak atas orang yang buat salah atas dunia dan dicampur ke dalam neraka. Nah ni hadis Muslim, hadis sahih Muslim. Muflih tu. Semayang dia ada, puasa dia ada, zakat dia ada, tapi dosa dia banyak. Terutama dosa dengan anak Adam. Dosa anak Adam lah. Dia memaki orang, mengupak orang, tu dosa dengan anak Adam. Dia tuduh zina contohnya, itu dosa dengan anak Adam. Dia fitnah orang, tu dosa dengan anak Adam. Dia ambil harta orang, dia tak kembalikan harta orang, dia tidak minta halal, minta maaf. Sampai di masyar, Nabi kata akan diambil pahala dia, akan diletak atas orang yang dia ada salah. Habis pahala dia. Dosa orang dia buat salah dia pula bubuh atas dia yang buat salah atas dunia. Nabi kata waktu nak finar lah, masuk neraka lah dia ni. Pahala habis dah. Dosa pula banyak. Dosa dia lagi, dosa orang lagi buat atas dia. Ni kalau tengok sini, takutlah pula kita ni. Dosa anak Adam ni, daripada belum balik kira dah. Bukan pada balik. Dia panggil peringatan. Muflis. Muflis kan sahabat kata, tak ada harta, tak ada duit, tak ada mata benda tu muflis. Nabi kata dah, muflis daripada ummah aku ni. Orang yang datang pada kiamah dengan semayang, dengan puasa, dengan zakat, dengan amal-amal ibadah yang lain. Kena cerita belaka ni. Ialah kadang-kadang cerita bab kelebihan Ramadan. Hak mari tu banyak mana dia ada salah dengan orang. Banyak mana harta orang, duit orang dia tak bayar, tak apa, dia buat senyap. Dia banyak mana? Dia buat senyap, dia buat amal, dia tak mau bayar. Awak tak tahu je. Selisih dah dengan tuang tu. Selisih dengan tuang hak dia tak bayar. Awak tak tahu je. Akhirnya bukan dia malu. Orang yang dia buat salah kepada orang tu, orang yang dizalimi tu pula malu. Oh malu nak pergi situ jemur sokmo dengan orang hak duit dia tak bayar tu. Kamu dizalimi. Kamu malu nak jembong dengan dia. Dia yang menzalimi, tak ada apa-apa pun. Dia pelik tau. Sepatutnya orang yang menzalimi lah tak mau pergi masjid. Sebab apa? Sebab orang yang dizalimi tu ada di masjid tu, cari masjid lain. Tak, wak senyap elok dia. Akhirnya orang yang dizalimi pula malu nak jembong dengan dia. Tak apalah, tak mau bayar tak apa. Bayar dengan pahala kebajikan. Pahala kebajikan habis, Nabi kata dah akan ambil daripada dosa orang yang dizalimi, bubuh dosa tu atas orang yang menzalimi atas dunia. Tu jangan. Kalau tak mau muflih, kena selesai atas dunia. Kena selesai molek atas dunia. Habis tak apa atas dunia, tak ada masalah atas dunia. Boleh cari semula. Kalau ada rezeki lagi. Jangan di akhirah habislah jawapan dia. Itu contoh kita kata kok yang menakutkan. Hadis tu cerita orang yang syatama, orang yang memaki. Samalah memaki ke mengumpat ke, lebih kurang belaka tu, setarah belaka tu. Ni macam dalam FB tu lah. Waktu tu muflih ni pada masyarakat tu kat gi. Dalam FB tu kan maki sedap-sedap, umpak sedap-sedap, fitnah sedap-sedap. Tu memang muflih lah. Muflih daripada masyarakat. Banyak mana dosa anak Adam. Dia tu dengan tulisan lagi panjang, lagi lama. Tapi bulan Ramadan ni hak cerita ayat-ayat yang sedap tu kena cerita hak peringatan lebih. Hak menakutkan kena lebih. Tapi jangan nak cerita pula hak kelebihan, nak cerita jugalah. Sebab biar orang ni nak kelebihan. Tapi syarat kena ada. Jadi nak melekatkan syarat ni janganlah hanya mari masjid bulan Ramadan saja, belajarnya tidak, apanya tidak. Lain kali belajarlah biar dapat cukup syarat, kamu akan dapat kelebihan. Takkan kamu nak dengan kecelakaan berpanjangan, bukan kamu seorang pula. Kamu pula ketua keluarga, bawa bini, bawa anak kepada kecelakaan.
tak bertanggungjawab, tak bertanggungjawab lah seumpama tu berat di hari akhirat. Tapi hakikatnya semuanya tahta masyiatillah. Orang yang Tuhan qadakkan kebaikan bertuah, orang yang Tuhan qadakkan kejahatan celaka. Segala-gala telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan, beri nasihat, beri peringatan, dakwah. Itu tugas kita. Kita kenal-kenal orang kan, kita cakaplah slow-slow. Jangan pula keling. Mari dah ni, mari dah. Jangan apa? Grup Ramadan dia bagi, grup tarawih. Mari dah. Jeling-jeling. Tak ada jeling-jeling lah. Gitu apa dia nasihat. Kita dengan dia baik kan? Kita dengan dia baik. Dia pun kadang-kadang biasa minta tolong dengan kita. Lagi ada peluang tu. Dia biasa minta tolong dengan kita. Kita bukan hak cerita nak cerita dia minta tolong dengan kita. Tapi maknanya dia ada sikit dengan kita tu, dia segang, dia malu. Sebab dia biasa minta tolong kita. Tu peluang kitanya. Kita pergi rapat kat dia. Ceritalah, kena belajar, kena apa kita ni. Belajar payah apa? Belajar kata mari je, luangkan masa. Sibuk, sama je orang hidup ni. Sama je, masa-masa yang sama je. Nak tambah je. Nak si budaya, tambah si budalih. Sama je. Kenapa tak semayang? Sibuk. Mana apa? Orang semayang tu tak sibuk ke? Alasan tu tak ada. Kenapa tak mau belajar? Sibuk. Tak ada. Tapi kalau orang lah, bapa tak semayang? Sibuk. Bapa tak belajar? Sibuk. Tu akan sibuk. Seperkara semua siapa dia mati. Jangan buat alasan sibuk. Bab kewajipan. Kena luangkan masa. Kewajipan tak ada alasan. Mana kita ambil peluang. Kita ambil peluang bagi nasihat. Jangan kita keling cuik kawan kita. Mari dah tu grup tarawih. Satu hal pula kita ni. Dah kita boleh belajar ni mari mana? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuhan nak tarik bila masa. Pak mana dah tak ada dah learning. Apa dia dak ngaji dah. Dia baloh dengan kawan dia. Hak sebelah tu. Lepas tu malah yang ngaji, kawan tu ada semua. Oh gitu je tak mau belajar. Ingat ke baloh dengan ustaz? Bukan balas dengan ustaz, balas dengan guru dia je. Guru dia di situ. Malah dah duduk belakang dah jauh, duduk dekat. Napuk muka, malah dia kata. Oh gitu je alasan. Sungguh ni. Kenapa tak belajar? Sebab balas dengan kawan. Gitu. Mana apa ni? Maknanya hak ada di kita ni bila masa Tuhan boleh tarik. Kita nak riak wujud tabuh hak mana? Hak mana tak ada buat kita ni. Hakikinya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak tiga usul ni dia akan datangkan satu-satu. Bermula asal yang pertama, maka tilik olehmu hei laki-laki. Laki-laki ni bukan mana orang lelaki dah lah, orang yang ada hemah ni. Perempada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Kitabil Aziz daripada ayat taghrib menggemarkan dan tarhib menakutkan, dan ayat raja dan khauf. Dia pun datanglah beberapa ayat hak cerita yang menggemarkan dan cerita yang menakutkan. Agak panjang juga tu ayat tu. Boleh katakan dekat satu muka surat ni didatangkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dua tu lah. Ayat Al-Quran yang menakutkan dan ayat yang menggemarkan, dan ayat Quran yang menakutkan. Wallahu a'lam. Kita di luar tu ada ada saudara kita tu menjual sambil menderma untuk merasa tafih tau. Tafih ada di luar belah alik ni lah, belah alik kanan kiri panggil alik ni, sebelah alik kat ni. Ada saudara kita tu dia jual sambil menderma untuk tempat pengajian, tempat tafih.
Ada dengan khurma, ada dengan apa ni? Ada lagi barang lain tu. Mana kita membeli sambil menderma. Ini kitab Fathul Mu'in, muka surat 239, petok yang kedua daripada atas dah. Petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa qawluhu inna fi kalamil Ghazali anil Fawrani ma yu'khazu minhu zalika wahmun aidan kama yu'lamu minal basit. Dan juga penjelasan mereka bahawa sesungguhnya didapati pendapat Al-Ghazali daripada Al-Fawrani juga seperti itu, mana menganggap sebagai sunat mutlak. Ini juga masih belum jelas sebagaimana kita ketahui daripada basit bagi Imam Ghazali. Jadi sekarang ni kita bicara dahulu hak dalam kurungan tu menganggap sebagai sunat mutlak. Kita bukan masalah berkaitan dengan sunat mutlak ni. Dia berkaitan dengan rakaat sembahyang witir, sekurang-kurang 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, sebanyak-banyak 11 rakaat. Sebanyak-banyak 11 rakaat. Kemudian dia ada 1 rakaat, 2 rakaat. Dia lah witir ni kan, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Tiba-tiba dia niat witir, tak niat rakaat. Saja aku semai sunat witir kerana Allah. Sunat witir ni 2 rakaat jadi sunat witir, 3 rakaat jadi sunat witir, 4 rakaat jadi sunat witir, 5 rakaat jadi sunat witir dengan 1 salam. Ada ni. Sekarang kita biasa 2 rakaat bagi salam, kemudian 1 rakaat bagi salam. Tapi kalau masa 2 rakaat kita tak niat 2 rakaat, boleh buat 2 rakaat. Selesai 2 rakaat, bangun buat 1 rakaat, kita tak niat 1 rakaat, kita boleh je nak buat 1 rakaat. Boleh je kita nak buat 1 rakaat, kita boleh. Ada sikit kita sekarang ni kita semai 2 rakaat. Biasalah. Tiba-tiba memang kita tak niat, tapi kita biasa niat saja aku semai sunat witir 2 rakaat kerana Allah. Selesai, lepas tu beri salam, saja aku sunat witir 1 rakaat kerana Allah. Lepas tu kita sebut bilangan rakaat. Kau tak sebut, kita pun saja aku semai sunat witir kerana Allah. Berapa rakaat? Buatlah berapa pun. Kalau buat 1 rakaat, nutuplah, habislah. Buat 2 rakaat, tak nutup lagi sebab tak ada ganji lagi 1 rakaat. Tiba-tiba 2 rakaat ni dia nak sama juga sampai ketiga baru nak bagi salam. Jadi nutuplah dengan hak 3 rakaat sebab dia ganji dah. Tiba-tiba dak lepas 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat ni satu takbir ni. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, last sekali 11 rakaat. Tak ada lagi dah. Itu sebanyak-banyak witir. Boleh? Ada apa-apa? Ada ni. Ada ni. Sekarang kita buat witir ni, kita bicara bab niat rakaat ni. Tapi kita buat witir, kita sembahyang witir, kita niat rakaat lah kita kata. Kita sembahyang 1 rakaat, kita beri salam, jadi ya. 2 rakaat, kita beri salam, nanti 1 rakaat pula, jadi juga. 3 rakaat, 1 salam, jadi juga. 4 rakaat, 1 salam, jadi juga. Lepas tu kena buat 1 rakaat pula kemudian. Dah, bukan 4 rakaat 1 salam. 5 rakaat, 1 salam. Jadi, sampai ke 11 rakaat 1 salam. Jadi, kalau tidak saja aku masuk nak witir 2 rakaat, buat 2 rakaat. Saja aku masuk nak witir 3 rakaat, buat 3 rakaat lah.
Saja aku sembahyang sunat witir 4 rakaat, buat 4 rakaat. Saja aku sembahyang sunat witir 5 rakaat, buat 5 rakaat, satu salam. Tiba-tiba dia tak niat pun rakaat. Tak niat, buat je lah. Buat je lah. Satu rakaat, tasyahud akhir dah. Habis dah lah, nutup lah, tak nak buat dah. Nutup dah witir dengan ganjil. Hak timbul sekarang kita bicara dahulu adalah semayang sunat witir tanpa niat bilangan rakaat. Pada bilangan rakaat witir ni tadilah 1 rakaat beri salam boleh, 2 rakaat beri salam, itu biasa kita buat. 3 rakaat beri salam boleh, 4 rakaat beri salam pun boleh, 5 rakaat 1 salam pun boleh, 6 rakaat 1 salam pun boleh. Tapi 6 rakaat tak selesai lagi sebab tak witir lagi, kena buat 1 rakaat pula kemudian. Tiba-tiba 7 rakaat 1 salam, nutup dah lah sebab ganjil dah. Dia buat 8 rakaat 1 salam boleh, tapi tak nutup lagi sebab tak ada ganjil. Dak, dia buat 9 rakaat 1 salamnya, nutup dah lah, boleh buat gitu. Jadi kalau orang yang tak niat bilangan rakaat ni sebab witir dia akan bicara di hadapan. Witir ni afdalnya kita cerai. Tapi dia haruskan kita wasal, sambung. Cerai. Kalau sebelah kau comel ginilah, 2 rakaat, 10, 1 rakaat ujung sebelah. Tu paling comel. Apa apa tu? Cerai. Itu lagi comel. Paling kurang cerai, paling kurang 4 rakaat dia beri salam, 1 rakaat barulah dia suku. Dia panggil cerai dah, tapi tak paling tak hak terbaik lah. Hak terbaik cerainya macam mana? 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam, sampai cukup 10 rakaat beri salam, barulah 1 rakaat terakhir. Itu cerai hak nombor 1. Mana pun cerai nombor 1 ni 11 rakaat dengan 6 kali takbir dan 6 kali salam. Tu nombor 1. Tu cerai semua tu. Dia panggil cerai juga. 11 rakaat dengan 2 kali takbir, 2 kali salam. Takbir pertama 10 rakaat dengan 1 salam. Barulah 1 rakaat sebelah tu barulah takbir suku, salam suku. Cerai juga dia panggil. Maknanya pesing witir ni bagai-bagai pesing. Sebab dia ada ni cerai, dia ada himpung. Cerai himpung nak macam-macam pesing pula. Mana himpung 3 rakaat 1 salam, mana himpung 5 rakaat 1 salam, mana himpung 7 rakaat 1 salam. Tu himpung. Macam-macam cara himpung. Mana witir ni macam-macam cara buat. Tiba-tiba kita dalam niat takbir tu saja aku semayang sunat witir kerana Allah. Dah rakaat. Rakaat berapa nak buat Tak niatkan rakaat. Semayang witir tu dan boleh semayang ikut kehendak kita. Sesat tu. Jadi kalau semayang seumpama tu, kalau kita katakan sunat mutlak lah, sunat mutlak. Sunat mutlak yang tidak berkait dengan waktu, yang tidak berkait dengan sebab, kita pun niat takbir, kita pun niat saja aku semai sunat kerana Allah. Dia nak ta'yin, nak sebut nama, dia tak ada waktu, dia tak ada sebab. Kalau ada waktu kena ta'yin, kalau kena sebut. Semai sunat Isra', semai sunat duha, semai sunat tarawih, semai sunat witir. Tu wajib ta'yin tu. Itu wajib ta'yin. Ada ta'yin tak akan jadi semai sunat Isra', duha ke tarawih ke witir, dia akan jadi sunat mutlak. Ada ni. Dia kena ta'yinkan, dia kena dia ni niat dia punya apa ni nama semayang tu. Dia kena ta'yinkan nama semayang. Sebab dia ada nama tu. Kalau bersebab kena ta'yinkan sebab. Saja aku semai sunat gerhana matahari, saja aku semai sunat gerhana bulan. Tu panggil bersebab. Saja aku semai sunat minta hujan, istisqa. Tu dia panggil bersebab. Dia ada semai sunat mutlak. Semai sunat mutlak ni saja aku semai sunat kerana Allah. Nak comelnya, saja aku semai sunat 2 rakaat kerana Allah.
Lepas tu beri salam, lepas tu tambah pula 2 rakaat. Beri salam, lepas tu tambah pula 2 rakaat. Beri salam, lepas tu paling afdal. Jadi seolah-olah main witir ni macam sunat mutlak juga. Dok niat bilangan rakaat, lepas tu boleh sah. Lepas tu buatlah nak buat banyak mana pun. Maka kalaulah ni hak timbul ni pula ni. Kalau semayang sunat mutlak, niat bilangan rakaat pun boleh hubah lagi. Niat bilangan rakaat pun boleh hubah lagi. Saja aku semayang sunat 2 rakaat kerana Allah. 1 rakaat ada orang panggil kita pun ubah niat hak 2 rakaat tadi kepada 1 rakaat. Bila ubah niat? Ketika kita nak tasyahud akhir tu nah. 1 rakaat ni kita pun pakai sesalah tasyahud akhir beri salam. Sebab ada orang panggil. Faham tak ni? Kita niat 2 rakaat. Lepas tu malah pakai nak sambung lagi ya. Pakai nak sambung lagi. Sebab nampak duduk tunggu je tu nak kita tu kita sambung lagi semayang. buat tu je ni buat. Jadi dia niat 2 rakaat. Saja aku semayang sunat 2 rakaat kerana Allah. Nama tak ada sebab sunat mutlak. Tak ada nama. Cukup 2 rakaat. Dia pakai nak tambah lagi ya. Niat tadi 2 rakaat, dia pun batal balik niat 2 rakaat. Niat di hati tu tak ambuh 2 rakaat tu. Tak jadi 2 rakaat. Lepas tu nak buat berapa ni? Tak tentukan berapa. Boleh buat 3 ke 4 ke 5. Beri salam boleh lah. Ada ni. Dan niat macam mana nak batal niat 2 rakaat tu? Allah, nak niat nak ajar orang ni. Saja aku tak jadi buat 2 rakaat kerana gitu. Faham lah makna sekarang kita niat betul-betul dalam takbir ihram tadi. Saja aku semayang sunat 2 rakaat kerana Allah. Betul-betul niat 2 rakaat tu. Betul-betul niat 2 rakaat. Lepas tu cukup 2 rakaat. Cukup 2 rakaat. Kalau kita kata tasyahud akhir dah ni. Tasyahud akhir dah 2 rakaat. Lepas tu tambah salam lagi nak tambah rakaat dia pun niat di hati dia batal balik niat di 2 rakaat tu. Tak jadi 2 rakaat. Lepas tu dia boleh sambung 3 ke 4 ke kat mana boleh sambung Itu sebenarnya sunat mutlak. Makna kalau niat 2 tiba-tiba nak buat 1 boleh ubah niat. Niat 2 lepas cukup 2 tak mau beri salam lagi, nak tambah lagi boleh. Ada pandangan sunat tarawih pun boleh gitu juga. Tu salah, tak boleh. Dan niat 2 rakaat kena buat 2 rakaat. Tak boleh nak ubah dah niat. Nak cerita gitu. Jadi kalaulah semai witir ni dia tidak niat rakaat sah, kemudian dia boleh buat witir ikut kehendak dia, janjikan lebih daripada 11 rakaat sebanyak-banyak witir boleh. Jadi setengah ulama macam sunat mutlak je juga. Macam sunat mutlak tak niat rakaat, lepas tu nak buat semayang berapa rakaat pun boleh. Semayang sunat mutlak ni tak ada lah 11 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat pun boleh. Jadi dia buat macam sama dengan macam sunat mutlak. Tiba-tiba macam sunat mutlak niat rakaat pun boleh tukar lagi. Dia kata witir boleh tukar juga. Masalah tak boleh. Ni cerita wahmu ni. Termasuk pandangan Imam Ghazali tu. Ataupun wahmu juga tu. Salah, tak betul. Tak boleh. Kalau dah kita niat dah saja aku semayang sunat witir 2 rakaat kerana Allah. Serakaat, nak buat 1 sudah lah. Tak buat 2. Tak boleh. Ataupun cukup 2. Pakai biar jadi 3 lalulah 1 salam. Tak boleh. Dia tak ada kau. Tapi ada pandangan kata boleh tukar. Jadi buat macam sunat mutlak. Tak ada, salah gitu. Ghalat gitu. Ghalatun sarih, salah yang nyata. Tak boleh. Jadi mayang witir tak niat rakaat besar. Dan boleh semayang bilangan berapa pun tak apa, jangan lebih dari 11 rakaat sebanyak-banyak witir. Jadi seperti semayang sunat mutlak. Apa pasal tu? Betul, seperti semayang sunat mutlak pada masalah boleh tak niat rakaat dan boleh semayang berapa rakaat yang kita nak. Serupa dalam masalah tu. Tapi kalau semayang sunat mutlak sungguh, niat rakaat betul-betul pun boleh tukar lagi. Witir tak boleh. Tak boleh.
Jawab sama. Tapi ada pernah kata sama. Itu wahmun, sangkaan, salah. Ni. Pandai kalam Imam Ghazali pun ada juga kata seorang tu. Tak boleh tadi. Kalau kita niat witir 2 rakaat, kita kena buat 2 rakaat. Kalau kita niat witir 1 rakaat, kena buat 1 rakaat. Kita niat witir 1 rakaat. Allah, 1 rakaat sekurang-kurang sangat ni. Biarlah 1 tak ambuh tak jadi. Ni kita tengah sembahyang dah ni, niat dah takbir, niat apa siap dah. Saja aku sembahyang sunat witir 1 rakaat. Manapun ni 1 rakaat sungguh. 1 rakaat sungguh ni. Konon-kononnya diregu dah dengan ba'diyah isyak kononnya. Ataupun kalau sekarang ni guna terawih dah kan. Buat 1 pun boleh dah sebab ada terawih dah. Dia timbulnya ada pandangan kata tak boleh ni. Lepas main fardu isyak, tak ada sebarang sembahyang sunat, nak buat witir cotek 1 rakaat. Ada pandangan kata tidak sah. Witir itu tidak sah. Pandangan pertama sah. Boleh je. Walaupun hanya 1 rakaat witir cotek pun sah. Itu pandangan yang muktamad. Cuma khilaful aula, tak comel buat gitu. Tapi kalau ada dah ba'diyah isyak, buat witir 1 rakaat, tu dak khilaful aula dah lah. Walaupun sebenarnya itu bukan witir, itu ba'diyah isyak. Tak apa dah macam ada pasangan dah. Kalau sekarang ni dengan ba'diyah isyak lagi, dengan tarawih lagi, cukup dah tu. Witir buat 1 boleh dah. Tapi sekurang-kurang comel 3 rakaat. Dia malah malam tu, dia pun niat witir 1 rakaat. 1 rakaat ni sekurang-kurang sangat ni. Nak niat buat 2 semula. Lepas 1 rakaat tu, lepas daripada salam barulah niat 1 rakaat. Tak boleh nak ubah dah niat. Kalau sembahyang sunat mutlak sungguh, niat 1 rakaat boleh batal balik. Nak buat 2. Niat 2 rakaat ni saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Cukup 1 rakaat, biar tasyahud akhir. Tak jadi nak 2, boleh. 2 rakaat dah ni. Malah salam lagi nak tambah rakaat 3 4 lah pulaknya. Boleh. Sembahyang sunat mutlak memang boleh. Witir tak boleh. Kalau tak niat rakaat, boleh sembahyang berapa rakaat yang kita nak. Selagi tak lebih dari 11 rakaat. Tapi kalau niat dah rakaat, 1 ke 2 ke, tak ada tukar dah. Contohlah, kita niat 3 rakaat 1 salam. Saja kita pun takbir, saja aku sembahyang sunat witir 3 rakaat kerana Allah. Apa eseng mazhab Hanafi pula jadi ni. 3 rakaat 1 salam. Lepas tu berasa main, tak comel 3 rakaat 1 salam ni. Cukup 2 rakaat. Nak batal balik niat 3 rakaat, nak buat 2, nak salam, baru nak buat 1. Tak boleh. Dan niat 3 rakaat wajib nak buat 3. Tadi tu kau dah niat. Faham tak tu? Sebab di sini dia ada timbul setengah ulama dia buat sama dengan sembahyang sunat mutlak pada sah niat tanpa bilangan rakaat dan boleh sembahyang beberapa rakaat yang kita kehendak. Tapi kalau sembahyang sunat mutlak sungguh, niat bilangan rakaat pun boleh ubah lagi. Witir tak boleh. Dan niat saja aku sembahyang sunat witir 1 rakaat, wajib buat 1 rakaat. Kalaulah niat witir 2 rakaat, wajib buat 2 rakaat. Tiba-tiba niat 3 rakaat 1 salam lah saja aku sembahyang sunat witir 3 rakaat kerana Allah. Kena 3 rakaat. Tak boleh kata 2 rakaat, nak batal balik lah niat 3 rakaat. Buat 2 dululah tasyahud akhir salam dan barulah takbir balik niat 1 rakaat. Tak boleh. Dan niat 3 rakaat kena buat 3 rakaat. Dia gitu. Jadi pelik sikit masalah ni. Kita 3 rakaat, niat 2 rakaat, lepas tu beri salam. Lepas tu niat 1 rakaat, lepas tu beri salam. Tak biasa kita buat. Tapi sebenarnya bilangan rakaat witir ni boleh buat belaka. Semayang 1 rakaat beri salam boleh. 2 rakaat beri salam boleh. 3 rakaat beri salam boleh. 4 rakaat terus beri salam pun boleh. 5 rakaat terus beri salam pun boleh. 11 rakaat straight beri salam baru boleh. Boleh juga. Mana pun 11 rakaat, 1 takbir, 1 salam. Faham dah ni? 1 takbir 1 salam ni faham lah. 11 rakaat, itu dipanggil wasal. Apa? Sambung. 11 rakaat dengan 1 takbir dengan 1 salam. Boleh.
Tapi kalau kita niat dah bilangan rakaat, tak ada tukar dah. Pelik malam ni, pelik nak buat apa ni? Saja aku sembahyang sunat witir sebelah rakaat kerana Allah. Sembahyang sebelah dak bagi salam dulu ni, siapa tengah tu letih dah ni cukup sebelah boleh dak nak tukar balik niat sebelah? Tak boleh. Kita siapa sebelah juga. Kalau tak niat gitu tak buat sebelah. Tu kan Nak buat sebelah, tapi niat 2 rakaat lepas tu bagi salam. 2 rakaat lepas tu bagi salam. 2 rakaat lepas tu bagi salam. Tak nak siapa sebelah. Dah dia dah. Serakaat jadi cukup lah. Macam mana nak siapa sebelah rakaat? Dalam takbir tu niat sebelah lalu dah. Bolah tak ada lagi dah lah. Ke mana? Dah lah kali nak buat sebelah 2 rakaat dia bagi salam. 2 rakaat dia bagi salam. Sesal 2 rakaat bagi salam ni, pakai 1 rakaat lalu tutup lalu tak apa sebelah. Lepas tu nak jadi sebelah sungguh ni, dia pakai dalam takbir tu saja aku masuk nak witir sebelah rakaat kerana Allah. Ada. Kena sesal sebelah rakaat baru boleh bagi salam. Nyesal dak kira sebelah rakaat tak nak tukar niat. Kena. Sebelah rakaat 5 rakaat pun dak penuh, 3 tu hok buatnya. Ni kadang-kadang tarawih je, witir tak buat. Tarawih buat, witir tak buat. Ada kat pesan gitu. Dahlah kita sebenarnya kadang-kadang kita ingat ke witir tu memang 3 rakaat saja-saja. Ada orang tahu gitu. Saya ingat ke witir 3 rakaat setakat tu je. 3 rakaat sekurang-kurang sempurna 3 tu. Bukan sesempurna. Sesempurnanya sebelah. Cengang sebelah. Lah. Tarawih 20. Witir sebelah 31. Mana? Balik pukul 12. Baru ya sungguh. Tak laku lah jawapan dia. Tarawih 20, witir sebelah. Ni tarawih 20, witir 3 pun. Ni pula banyak orang lapang tau. Alasan dia kawi. Alasan dia. Dia alasan kawi. Terus ambil sepetok lagi. Sebab dia masuk bukan sama je. Bawah kita pergi petok bawah tu cerita bab antara witir ni boleh nak cerah dan boleh nak himpun. Wa yaji zalika fi man ahrama bi sunnati zuhri al arba' bi niyyatil fasli fala yajuzu lahul faslu bi an yusallima min rak'ataini wa innawahu qabla naqsi khilafan liman wahama fihi aidan. Intaha. Waham juga dipanggil. Ada pandangan tapi pandangan tu salah. Mana? Ketentuan tidak boleh menambah dan mengurangi ini. Tak boleh tambah. Dan niat banyak tu. Berlaku pula bagi orang yang takbiratul ihram, niat solat sunnah zuhur 4 rakaat dengan 1 kali salam. Kita maklum kan sunat zuhur ni qabliyah pun 4 rakaat. Ba'diyah pun 4 rakaat. Qabliyah asar 4 rakaat. Tiba-tiba dia niatnya saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat kerana Allah. Ataupun saja aku sembahyang sunat selepas zuhur 4 rakaat kerana Allah. Dia niat 4 rakaat. Kerana itu tidak diperbolehkan memisahkan menjadi 2. Misalnya dengan cara setiap 2 rakaat 1 salam sekali. Sekalipun telah niatkan pemisahan itu sebelum mendapatkan 1 rakaat. Lain halnya pendapat pihak yang masih meragukan pendapat ini. Demikianlah bisa juga dibandingkan dengan tuan tadi atas tadi. Ini pelik juga jadi ni ayat dia. Wa inna wa qabla naqsi. Sekalipun dia niat tu sebelum daripada kurang bilangan rakaat. Dia gini. Dia terjemahan tu agak payah sikit kita nak cerita. Kita sekarang ni kita hak afdalnya sembahyang sunat zuhur 4 rakaat tu 2 salam lah, 2 rakaat. Tapi boleh buat 4 rakaat 1 salam. Boleh buat 4 rakaat 1 salam. Dia pun niat 4 rakaat 1 salam. Boleh tak dia nak cukup 2 rakaat? Dia nak buat 2 rakaat 1 salam lah tu afdal. Tak boleh dah. Maksud dia gitu, tak boleh dah. Pada ni. Tak boleh dah. Dia sekarang ni dia niat qabliyah zuhur ke ba'diyah zuhur ke sama je di 4 rakaat belakang tu.
Dia niat saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur, qabliyah tu lah, 4 rakaat nak Allah. Ataupun saja aku sembahyang sunat selepas zuhur, ba'diyah, 4 rakaat nak Allah. Cukup 2 rakaat. Dia kata nak beri salam lalulah, nak tasyahud awal beri salam. 2 rakaat lagi tu nak buat semula. Sebab afdalnya 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Tapi tadi dia niat 4 rakaat. Boleh tak dia nak niat kurang balik, nak buat 2 rakaat? Tak boleh. Gitulah hukum dia. Tak boleh dia nak tukar balik niat hak 4 rakaat tadi tu. Hak 4 rakaat tadi tu dia niat dah 4 rakaat. Kemudian dia nak buat 2 rakaat. Tak boleh nak kurang. Tak boleh nak kurang. Sama juga. Kalau dia niat 2 rakaat, tiba-tiba nak buat 4 1 salam, tak boleh juga. Tak boleh juga. Tapi macam mana kalau dia tak niat rakaat ni, qabliyah zuhur ni, ba'diyah zuhur ni 4 rakaat, dia takbir saja aku sembahyang sunat zuhur kerana Allah. Dia tak niat 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Boleh nak buat 2, boleh nak buat 4, boleh. Sama macam witir ya. Ada ni. Faham? Dia sekarang ni sembahyang sunat zuhur, qabliyah ke ba'diyah ke, samalah dengan sembahyang sunat asar. Hak qabliyah tu dia samalah 4 rakaat. Tapi 4 rakaat ni afdalnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Dan boleh pun juga niat 4 rakaat 1 salam. Kalau dia niat dah 2 rakaat dalam takbiratul ihram sembahyang sunat zuhur ni, tak boleh nak tambah. Cukup 2 rakaat, nak buat 2 rakaat lagi lah, 1 salam 4 rakaat, tak boleh. Ataupun dia niat 4 rakaat. Dia niat 4 rakaat. Tiba-tiba rakaat kedua tu dia rasa pakai ni pakai buat 2 rakaat 1 salam lah. Tadi niat berapa rakaat? 4 rakaat. Saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat kerana Allah. Tak boleh. Kena buat 4 rakaat 1 salam. Tak boleh nak buat 2-2 dah. Tak nak tukar niat. Jadi macam witir jugalah, dan niat tak ada nak tukar dah. Jadi kalau witir kita tak niat rakaat, kita boleh buat ikut kehendak kita berapa bilangan, janji yang lebih dari 11 rakaat. Macam mana qabliyah zuhur? Macam mana dengan ba'diyah zuhur, qabliyah asar? Sama juga. Dia takbir Allahu Akbar saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur kerana Allah. Niat 2 rakaat pun tak sebut, niat 4 rakaat pun tak sebut. Dia boleh buat 2, dia boleh buat 4. Pilih mana pun. Tapi afdalnya 2 rakaat 1 salam. Gimana? Sebab ada orang amal, dia amal 4 rakaat 1 salam. Boleh je tapi tak afdal. Afdal 2 rakaat 2 rakaat. Tapi nak cerita bah hukum ni, kalau niat dah 4 rakaat, boleh dah nak tukar semula dalam semayang? Tak boleh. Kalau niat 2 rakaat, boleh nak niat nak tambah balik nak buat 4 rakaat dalam semayang? Tak boleh dah. Dan niat 2 kena buat 2, dia niat 4 kena buat 4. Tapi kalau tak niat rakaat, niat sembahyang sunat sebelum zuhur kerana Allah, sembahyang sunat selepas zuhur kerana Allah, 2 rakaat tak niat, 4 rakaat tak niat, boleh nak buat 2 beri salam pun boleh, nak buat 4 rakaat beri salam pun boleh. Kalau tak niat bilangan rakaat, hak qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, dan samalah dengan qabliyah asar 4 rakaat. Dia ada 4 tu ialah qabliyah zuhur ada 4, ba'diyah zuhur ada 4, qabliyah asar ada 4. Hak lain 2 belaka. Hak ni hak zuhur dengan asar je ada 4. Jadi mana hak qabliyah zuhur ke, ba'diyah zuhur ke, qabliyah asar ke, dia saja aku sembahyang sunat sebelum asar kerana Allah. Tak niat 2 rakaat ataupun tak niat 4 rakaat. Boleh buat 2 tasyahud akhir bisalam, boleh buat 4 tasyahud akhir bisalam, terpulang. Kalau tidak niat bilangan rakaat. Tapi kalau niat 2 rakaat, wajib kena buat 2, tak boleh nak sambung 4. Kalau niat 4 rakaat, kena buat 4 rakaat, tak boleh nak 2 nak tasyahud akhir nak bisalam, tak boleh. Kena ikut sebagaimana yang diniatkan, tak boleh nak tukar niat hak bilangan rakaat. Ni ilmu dalam kitab Fathul Mu'in. Nak cari dalam kitab lain belum tentu boleh jumpa. Macam mana? Ni dalam kitab Fathul Mu'in. Sebab tu kitab Fathul Mu'in ni kalau pondok mesti ada. Sebab apa? Sebab
masalah-masalah kitab Fathul Mu'in terkadang tak ada dalam kitab yang lain. Wa yazuli man zada ala rak'atin al-faslu baina kulli rak'ataini bisalam. Nak cerita pula hak witir tu, hak ada hak apa ni, hak ada hak cerah dan ada hak sambung. Cerah mana? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian 1 rakaat atau cerah. Sambung ni go, 3 rakaat, 1 salam. 5 rakaat, 1 salam. 11 rakaat, 1 salam, dipanggil sambung. Ada 2 cara, tapi afdalnya adalah cerai. 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian barulah 1 rakaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.